Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Komponen NDIY Malaysia. Okey, hari ini saya nak unboxing sebuah portable power station yang memang tengah trending dan memang diakui oleh seluruh dunia. Inilah the best portable power station buat masa ni. Tapi dekat Malaysia ni masih baru lagi. Jadi sebab itulah dia orang hantar pada saya untuk saya test dan review portable power station ni. Okey, berat dia 27.5 kilo. Dalam kotak pun ada kotak lagi. Okay, company ni daripada US tapi dia punya warehouse untuk Asia ni ada dekat Filipin. So barang ni memang dia ship daripada Filipin. Tapi kalau tak silap saya mungkin selepas ni dia pun akan ada warehouse dekat Malaysia juga. Yang dekat luar ni kotak yang pertama ni lah kotak shipping. Ni dia ship gunakan DHL. Dia ada angle ni jadi kita punya kotak ni selamat lah, tak adalah kemik-kemik. So saya ingat saya nak keluarkan juga kotak yang dekat dalam ni. Saya nak tengok macam mana rupa kotak produk tu sendiri. Saya rasa ni lah portable power station yang terbesar yang saya pernah tengok setakat ni lah. Inilah Blue Yeti AC 200p portable power station. Output power maksimum 2000 watt dan kapasiti bateri 2000 watt hour. Kita tengok dekat dalam ni ada apa. Okey, ni warranty card, ada 2 tahun warranty. Yang ni mungkin aksesori, kabel dan sebagainya. Kemudian yang ni charger. Kita angkat dulu yang ni. Boleh tak? Wah, tebalnya. Okey, saya nak cuba keluarkan. Boleh tahan juga berat ni, 27 kilo. Okey. Okey. Wow, dari segi design memang tak nafikan. First impression memang nampak memang cantik design dia. Kita keluarkan dulu plastik ni. Dari segi berat tu nak kata berat sangat pun tak jugalah. Dia 27.5 kilo. Saya rasa berat dia lebih kurang macam berat generator lah. Generator 2000 watt. Contoh macam Honda EU20i. Rasa berat dia lebih kurang sama je. Sama berat dengan generator je. Okey, dekat bahagian depan ni semuanya adalah output. Yang paling kanan ni kita ada 2 AC output 240 volt 2000 watt maksimum. Maksudnya 2000 watt ni adalah untuk kedua-dua ni. Sebab kita dekat Malaysia, kita punya standard plug memang jenis UK. Jadi saya minta dia hantar yang UK type plug lah. Tapi kalau untuk yang US, dia akan ada 6 output kat sini. Okey, dekat sebelah sini pula ada 2 USB. USB 5V maksimum 3A. Kat satu ni ada 2. Kat sini pun ada 2. So total ada 4 USB type A. Maksimum 3A. Dekat sebelah sini ada USB Type C power delivery 60 watt. Jadi yang ni kalau handphone tuan-tuan gunakan C-type punya charging boleh gunakan kat sini, ataupun kalau tuan-tuan ada laptop yang ada C-type input charging, so boleh guna juga untuk Type C ni. Kemudian dekat bahagian sini DC output 12 volt. Yang atas ni kita ada DC 12 volt 10A dengan menggunakan cigarette lighter port. Dekat bawah 12 volt 3A, yang ni gunakan DC barrel jack. Yang sebelah dia ini 12 volt 25A. Yang ni konektor dia saya rasa jenis gunakan jenis aviation plug juga. Dan saya rasa konektor ni kita boleh beli dekat online store. Dekat mana-mana mesti ada jual kan. Jadi kita boleh gunakan untuk sambungan kepada sistem 12 volt. Sebagai contoh kalau untuk camping tuan-tuan gunakan sistem 12 volt, gunakan lampu LED, so kita boleh sambungkan dekat sini. Dan apa yang saya tengok setakat ni, berdasarkan output yang ada ni banyak benda yang kita boleh buat, yang kita boleh modify, kita boleh customize. Kemudian kat sebelah tepi ni, ini bahagian input untuk charging. Okay, bahagian input ni kita guna untuk kita charge kita punya power station ni. Yang ni input untuk AC adapter 58.8 volt, maksimum power 500 watt. Okay, yang sebelah ni pula
Ini input untuk input solar dan juga car charging. Kalau untuk solar dengan car charging kita akan gunakan aviation plug ni. Lagi satu output di bahagian atas ni. Yang ni menarik. Sebab dekat atas ni ada dua wireless charging, output maksimum 15 watt. Jadi kalau handphone tuan-tuan support wireless charging, nak charge cuma letak je dekat atas ni. Kemudian dekat sebelah kiri dan juga kanan power station ni ada ventilation fan, satu untuk sedut udara masuk dan satu lagi untuk sedut udara panas keluar. Dan fan ni akan berpusing secara automatik bila suhu dalam ni semakin tinggi. Kalau sebelah belakang tak ada apa, kosong je, cuma ada stiker. Kalau sebelah bawah ada rubber feet ataupun rubber bump. Sekarang kita akan cuba on kan, kemudian kita tengok lagi apa function-function yang ada. Kemudian dari segi cara charging, macam mana kita nak charge kita punya power station ni. Untuk on kita cuma tekan di button ni. Dah nampak hijau. Okey, dah on, tengah initializing. Okey, kat sini ada display berapa persen bateri yang ada dalam ni sekarang. Sekarang ni 45%. Tadi kita cuma onkan power station ni, tapi kita punya output kita belum on. Okay. Jadi untuk kita onkan output, dia ada dua. Satu untuk output DC dan juga output AC. Untuk kita onkan output DC ni, kita tekan kat bahagian bawah ni sebab ni memang touchscreen. So DC output, kita tekan on. Sama juga untuk AC, tekan kat bawah ni. Kemudian kita select on. So sekarang ni kedua-dua output ni kita dah on. Kita dah ada output DC dan juga output AC. Kalau kita sambungkan load sama ada pada DC ataupun AC, kita akan nampak dekat sini berapa jumlah penggunaan tenaga oleh peralatan tu. Untuk test, saya nak cuba test untuk masak air dengan menggunakan induction cooker ni. Sebenarnya induction cooker ni memang saya tak beli, saya memang tak suka gunakan dapur elektrik induction cooker ni sebab dia punya current memang tinggi. Ini pun saya dapat free sebab masa tu saya belikan dapur gas baru untuk rumah saya. So dapat free induction cooker ni dan kita memang tak pernah guna sebab power dia memang tinggi. Kalau tengok ni power dia 2500 watt. Kalau ikutkan ni memang dah lebih daripada rating kita punya power station ni. Tapi tak apa, kita cuba dulu sama ada boleh atau tak kita masak air dengan menggunakan induction cooker ni. Ni sekadar testing, tapi kalau pergi camping nak bawa induction cooker ni memang sangat-sangat tak sesuai lah. Okey, kita sambungkan plug dulu. Kemudian AC on. Dia punya touchscreen ni memang responsif. Okey, hidup. On. Function. Boil. Okey, kalau tengok kat sini, tak pasti sama ada tuan-tuan boleh nampak ataupun tak. Sekarang ni power tengah draw 1400 watt untuk kita masak air dengan menggunakan induction cooker ni. Sebab tu memang tak sesuai. Memang kita boleh guna, kita boleh on, tapi power ni akan cepat drain, akan cepat habis lah. Okey, air dah mendidih. Power sekarang tinggal 37%. Okey, daripada 45% tadi sekarang dah tinggal 37%. Okey, induction cooker ni memang boleh guna, memang boleh on dengan kita punya power station ni, tapi dari segi kesesuaian praktikal memang tak praktikal lah. Okey, kalau dah induction cooker 1400 watt pun kita boleh on gunakan power station ni. Rasa-rasa kalau aircon 1 horsepower boleh tak? Cuba komen kat bawah. Untuk charging, kita tengok apa aksesori yang ada. Ni tadi warranty selama 2 tahun. Dalam ni cuma ada warranty card dengan user manual untuk rujukan. Kemudian yang ni dia punya AC adapter ataupun power brick untuk kita charge kita punya power station ni. Okay, adapter ni maksimum dia 500 watt, voltage 58.8 volt. Dalam beg ni tadi ada kabel aksesori, banyak kabel dia ni. Saya tengok apa jenis kabel yang ada. Ni AC cord untuk AC adapter. Kemudian MC4 to ni XT90 kalau besar ni XT90. Ni pun XT90 to cigarette lighter. Kemudian XT90 to aviation plug untuk charging. Untuk charge kita punya power station ni ada 5 cara untuk kita charge. Yang pertama adalah menggunakan AC adapter ni. Yang ni AC adapter 500 watt. Dan kalau kita gunakan AC adapter ni, masa yang diperlukan untuk charge daripada 0 sampai 100% hanya 4 jam sahaja.
Dan kalau kita nak cepatkan proses charging ni, memang ada beberapa cara lagi untuk kita cepatkan proses charging. First, kita tunjuk dulu cara yang pertama. Bahagian input. Dekat bahagian atas ni kita boleh nampak kita punya input charging sekarang 467 watt. Okey, cara yang kedua untuk kita charge adalah dengan menggunakan solar panel. Sebelum tu kita matikan dulu charger ni. Untuk input solar panel, dia punya input adalah 35 volt hingga 150 volt, 12A, dan dalam ni memang ada MPPT solar charge controller. Disebabkan minimum input tadi adalah 35 volt, jadi saya akan sambungkan dua panel ni. Ni panel, satu panel 100 watt. Dan output dia untuk satu panel adalah 20 volt, jadi kita akan sambung secara siri. Jadi kita akan dapat output 40 volt. Jadi bolehlah kita charge kita punya power station ni. Untuk sambungan ke solar panel ni kita perlukan dua jenis kabel. Yang pertama adalah aviation plug to ST90 dan juga ST90 to MC4 connector. Yang ST90 ni dia ada male dan juga female. So, kita buat dua sambungan. Yang ni memang aksesori standard, memang datang bersama dengan kita punya power station ni. So, dekat sini kita ada aviation plug dan sebelah lagi MC4 connector. Kita sambungkan pada kita punya solar panel. Kita sambungkan kabel tadi pada solar panel, positif dan juga negatif. Yang ni kita sambungkan dekat kita punya power station. Tapi sebelum kita sambungkan kita punya aviation plug ni, kita kena set dulu kat sini. Kita kena pilih dulu kita punya input. Daripada home ni kita pergi ke setting, DC input source. By default dia dekat car charger. Jadi kita kena pilih PV. Jadi sekarang ni dah ready untuk kita sambungkan kita punya solar panel. Okay, untuk sambungan. Tapi hari ni cuaca agak mendung. Kita tengok berapa watt yang kita dapat pada solar panel. Okay, kita cuma dapat 10 watt saja sekarang ni. Kita tunggu sekejap lagi bila dah makin cerah sikit. Okay, dah naik sikit sekarang 13 watt. Okey, tentang input solar panel ni, maksimum input yang boleh masuk dekat kita punya power station ni adalah 700 watt. Dan dia punya current tadi 12A. Kalau current dihasilkan lebih pada 12A, so dia cuma akan draw 12 saja. Dah makin panas. Sekarang ni kita dapat dalam 100 watt. Okey, sebenarnya daripada Blue Yeti pun memang dia punya solar panel, foldable solar panel. Solar panel yang kita boleh lipat-lipat. Satu panel 200 watt. Dan sebenarnya pada mulanya memang dia nak ship sekali power station ni dengan solar panel. Satu panel 200 watt, mungkin dia nak dalam 3 panel tak silap masa tu. Tapi masalah dekat warehouse yang dekat Filipina tu masih baru. Stok solar panel belum sampai lagi. Dan kemungkinan kemudian nanti dia akan hantar solar panel dengan lagi satu power station yang lebih besar sikit pada ni. Dan kalau kita ada 700 watt solar panel, kita boleh charge kita punya power station ni hanya dalam masa 3 jam saja dia akan penuh 100%. Okey, kalau kita charge dengan menggunakan AC adapter ni, dia akan ambil masa 4 jam untuk penuh. Kemudian dengan menggunakan solar panel, kalau panel kita 700 watt, dia cuma perlukan masa 3 jam saja untuk charge. Tapi kalau kita gabungkan solar panel dengan AC adapter ni, masa yang diperlukan untuk charge sampai 100% cuma 2 jam setengah saja. Jadi untuk cepatkan sikit charging ni, sebab sekarang cuaca mendung, saya akan sambungkan sekali dengan AC adapter input ni. Kita akan charge serentak daripada AC adapter dengan solar panel. Jadi dekat bahagian charging indicator ni, kita akan nampak dua input charging. Satu daripada solar panel sebelah sini dan lagi satu daripada kita punya AC adapter. Ni dia akan charge secara serentak. Dan ada lagi satu cara kalau kita nak cepatkan proses charging ni, tapi kita tak nak gunakan solar panel. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh beli lagi satu AC adapter ni. Kemudian dia akan sambungkan kepada kita punya input DC. Jadi kita akan charge melalui dua cara. Satu daripada input sebelah sini dan input sebelah sini secara serentak. Tapi yang tu kita kena beli adapter tambahan lah, saja AC adapter tambahan. Dan masa yang diperlukan hanyalah 3 jam dengan menggunakan dua AC adapter. Okey, cara ketiga untuk kita charge adalah dengan menggunakan cigarette lighter port dalam kita punya kereta. Okey. Pastikan kereta kita dah hidupkan dulu. Ini saya akan on kan. Masuk ke dalam lah, sejuk sikit. Okey, untuk charge dalam kereta apa yang kita perlukan? Kita perlukan yang tadi tu, aviation plug tu ST90 dan lagi satu kabel dia bagi ni ST90 tu
cigarette lighter port. So apa yang kita perlu buat, kita akan sambungkan dulu kita punya cigarette lighter ni pada kita punya ignition plug. Kemudian kat sini kita akan masuk pada bahagian DC. Tapi sebelum kita onkan tu, pastikan dulu kita select setting DC input, kita pilih pada car. Kemudian kita boleh terus plug-in pada kita punya kereta ni. Okey, inilah kaedah charging yang ketiga, tapi inilah kaedah charging yang paling lambat. Kalau kita charge dengan menggunakan cigarette lighter port ni, dia perlukan masa 15 jam. Dan mungkin dalam situasi tertentu mungkin sesuai. Bagi contoh, kalau tuan-tuan selalu pergi 4x4, drive lama-lama, jadi mungkin sesuai kalau kita charge dengan menggunakan cigarette lighter port. Okey, cara untuk charging yang keempat. Yang keempat adalah dengan menggunakan generator. Dan generator ni sama macam kita charge gunakan kita punya supply dalam rumah juga lah. Daripada generator kita sambungkan dekat punya AC adapter. Kemudian kita akan masukkan pada bahagian input. Lebih kurang sama macam kita charge dengan menggunakan current TNB. Tak ada perbezaan sangat, cuma powernya daripada generator. Cara charging yang kelima, yang ni saya tak dapat nak tunjukkan, tak dapat nak demo sebab dia perlukan lagi satu aksesori. Dia tak silap saya, dia macam indicator clip. Kita boleh sambungkan kepada bateri 12 volt. Kemudian kita sambungkan pada input DC. So kita akan charge kita punya power station ni dengan menggunakan bateri 12 volt. Tapi yang tu memang perlukan aksesori tambahan lah, tapi saya tak ada. Okey, untuk power station ni dalam next video mungkinlah saya akan test lagi. Saya nak tengok kemampuan sebenar kita punya power station ni. Mungkin kita akan cuba test untuk hidupkan aircon 1 horsepower ataupun 1.5 horsepower. Kemudian kita tengoklah apa lagi barang-barang yang biasanya perlukan watt yang tinggi. Kita akan cuba onkan dengan menggunakan kita punya power station ni. Dan daripada Blue Yeti pula, kalau ikut apa yang dia beritahu tu, dia akan hantar lagi beberapa jenis produk. Dan sebenarnya Blue Yeti ni bukan saja yang besar ni, yang kecil pun ada lagi, yang saiz separuh pada ni pun ada. Yang 100 AC 100 ada, AC 70, AC 50, macam-macam model. Yang besar sikit pada ni EB240. Dan kalau barang dah sampai ni, saya akan buat lagi review, saya akan share dengan tuan-tuan semua. Dan selain pada tu, untuk upgrade, saya rasa benda ni masih boleh upgrade. Ada cara untuk kita upgrade lagi capacity ni. Mungkin kita boleh buat external battery, ataupun kita tengok apa lagi kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan dengan power station ni dari segi charging dan juga capacity battery. Macam mana kita nak buat sambungan dekat bahagian DC out ni untuk peralatan-peralatan yang 12 volt DC, macam mana kita nak gunakan dengan cara yang lebih praktikal. Bagi saya, kalau nak gunakan untuk macam induction cooker tadi, memang dia boleh on, aircon pun dia boleh on. Tapi saya rasa macam tak praktikal lah. Takkan kita pergi camping nak bawa aircon, lepas tu nak bawa induction cooker. Kecuali lah kalau dalam RV atau mungkin camper van, mungkin sesuai lah sebab memang ada aircon. Saya rasa mesti ada yang nak tanya, nak komen berapa lama benda ni boleh tahan. Okey, dia macam ni Kalau kita gunakan power station ni untuk charge laptop, kita boleh charge sebanyak 30 kali charge. Kalau drone 42 kali. Charge freezer peti ais yang sejuk beku tu, kita boleh gunakan selama 34 jam. Untuk drill elektrik dalam 3 jam. Untuk aircon, okey, aircon memang ada, aircon 8000 BTU. Saya pun tak pasti kalau 8000 BTU ni bersamaan, rasa tak silap saya dalam 1 horsepower. Kita boleh onkan selama 94 minit. Kemudian heater selama 3 jam, heater yang 500 watt. Tapi kita kat Malaysia tak pakai lah heater kan, ni biasanya overseas lah. Okey, nampaknya sampai setakat ni saja yang saya boleh share untuk video kali ni. InsyaAllah dalam next video saya akan sharekan lagi tentang projek-projek DIY. Yang ni pun memang ada upgrade, inverter dah sampai, nanti kita akan pasangkan dengan inverter 12 volt. Dan yang ni untuk Blue Yeti test untuk kita akan test lagi. Kemudian kalau barang sampai nanti saya akan share lagi lah. Okey, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Kompor Malaysia. Dan kalau yang berminat nak beli ni, boleh tengok link dekat video description. Dia memang dia akan ship daripada website tu, website daripada Filipin, tapi tak ada masalah. Shipping hari tu saya tengok lah, saya check website tu, dia buat promotion free shipping. Boleh tengok dekat website tu. Dan kat situ pun memang ada banyak-banyak model lagi lah. Tuan-tuan boleh tengok, solar panel pun ada kat situ. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.